termasuk je wang tu bermasalah hati. Remeh je wang sodornya. Kalau ada lah pejabat macam itu dulu. Pejabat walaupun ia memiliki kekuasaan, walaupun ia memiliki jabatan, ketika ia menganggap remeh uang yang dibawanya, maka ikut termasuk pejabat yang sombong. Apa yang salah? Sentralnya salah, hati salah. Maka ada sifat sombong dia. Maka kau yang awak hendaknya jauhi dalam hidup dan kehidupan. Masalah hati kau awak paliau. Ni kau yang membuat beko jahat awak di hati jo, sombong awak di hati jo, angku awak di hati jo, apa awak di hati jo. Kalau hati do elok, ni Rasulullah elok lo amalan perbuatan sodo. Tunduk ke uang. Tak ada sifat sombong kata je Pak. Kalau hati do elok. Dalam solat awak mengecekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Jadi ketika orang elok hati Pak, amalan-amalan solat tabo dalam hidup deh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi, bila hati yang bersih, berfikir pun selalu jernih, semangat hidupkan gigi, prestasi. Masalah pengajian kau orang pahala kau sah. Ya memang ketika suatu ibadah godang pahala beko di situ awak kadang-kadang mulai lo male Pak. Apa je lah ibadah nang godang pahala lah awak lah mulai lo male di situ. Nan ketik-ketik pahalonya dapat awaknya. Apa contoh Ustaz? Salat berjamaah. Mana nan paling godang balasan pahala di beda Allah Ta'ala solat 5 waktu ketika berjamaah, ketika subuh. Itu contoh bu. Apanya Nabi dalam hadis yang sahih Muslim, man shalla subuhi ma'al jamaah faka annama sallu kullu lailah. Siapa yang dapat dia solat subuh berjamaah, makanya Rasulullah samuinyo dengan solat samalam suntuk. Didapat awak berjamaah walaupun 2 rakaatnya Pak. Apa baca lah ada imam ayatnya 2 rakaatnya. Tapi Rasulullah balasannya dinilai awak di Allah Ta'ala dengan 2 rakaat berjamaah go tadi, semua awak solat semalam suntuk. Contoh apa hitungan solat semalam suntuk? Mulai jam 6 sore do awak solat le sampai jam 6 pagi. Tu mak semalam suntuk do Bapak Ibu. Dek apa? Dek gara-gara solat 2 rakaat berjamaah. Itu dia sogan bono awak do Pak. Padahal 2 rakaat donya, tapi samonyo solat semalam suntuk. Maka alhamdulillah janda terjadi di masjid awak Bapak. Apa yang nak terjadi Ustaz? Ya memang di mana-mana kini solat berjamaah go waktu yang mana nan paling ketek jamaah subuh katanya. Subuh katanya. Oh kan di awak orang azan aja Pak. As-salatu khairum minan naum. Ya Bilal.
Solat ancak daripada lolok lenye Bilal. Tiba lah dingin leh. Bertarik selimut nyom. Banyak awak gagal solat subuh berjamaah. Padahal solat subuh berjamaah golah pahalo solat berjamaah nan paling godang. 2 rakaat sama nilainya solat semalam sun. Wah. Termasuk wirid. Ada juga awak nang sogan wirid. Alasan dek ponek. Alasan dek sebui. Alasan beko ada lo bagai sianu gurunya. Macam-macam alasan Pak. Di Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Untuk pengajian awak kaji malam kau masalah hati. Wah, masalah hati Pak. Kau perlu juga kaji kau masalah hati kau. Jadi apa itu? Hati kau sentral manusia. Hati kau sentral manusia. Jadi cenderung apa manusia dalam kehidupan itu ditentukan di hatinya. Hati menonton awak kau Pak Bu. Elok awak beko hati dia yang menonton. Jahat awak beko hati dia yang menonton. Busuk hati awak dalam kehidupan hati dia menonton. Maka hati kau perlu wak kaji-kaji, perlu juga awak pelajari dalam masalah hati. Kenapa? Karena kau sentral manusia. Hati. Yang pertama di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghah." Nabi menyebut sesungguhnya dalam jasad manusia itu, dalam badan manusia itu, dalam tubuh manusia itu kata Rasulullah, mudghatan, ada segumpal daging. Dalam hati dalam tubuh manusia itu ya Nabi ada segumpal daging. Iza soluhat, apabila segumpal daging kau tadi elok segumpal daging kau tadi yang ada di dalam tubuh manusia itu, soluha sairu amali, maka kojo dan perbuatannya pasti lo elok. Ngati gambarannya. Wa iza pasadat, ketika hati manusia itu bermasalah, hati yang bermasalah, hati yang salah, maka pasada sairu amali, maka akan buak pula lah sekalian perbuatan, maka buak pula lah sekalian amalan. Kalau hati tidak elok, maka Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, untuk itu selalu nak awak menjaga hati. Selalu awak menjaga menjaga hati. Lah, nya di situ tio elok buuk awak di situ terusnya. Sombong angku takau buak awak di hati jo Pak. Maka ketika beeko seseorang walaupun memakai serba mewah, dalam pemakaian beeko wangko memakai serba mewah, apakah wangko menandakan uang yang sombong? Ndak kira Pak. Ya sabi beko ada orang pakai mewah-mewah beko. Bukan itu ukuran bukan itu ukuran sombong, ndak. Kalau yang sombong do disiku di dado do diam atun yang sombong do. Kok ndak no malaga enyo beko. Kok ndak no enyo memakai yang serba mewah beko. Ketika orang menunjukkan kebenaran beko ndak ditemo kebenaran do de no. Kalau tak masuk sombong. Walaupun biasa je duitnya. Tunjuk doang yang bono ke, bono nyawang.
Ndak ditemo kebenaran aku termasuk yang sombong. Apa yang bermasalah hati? Dalam apa jula dalam kehidupan baik kau awak jua nambah tu itu sombong tu Pak. Awak jo yang awak jo yang tu lain pada awak salah, sombong tu. Apa yang bermasalah hati? Apa jo nan awak buat beko awak jual yang hebat. Walaupun tak memakai serba mewah, pi nampak keangkuhan dan kesombongan di hati tu beko. Maka wang kau tak masuk uang yang kau tu orang sombong. Banyak manusia dalam kehidupan. Lah, pi beko berlagaknya. Hanya cakap pinggang ke uang sodo apa? Menganggap onda uang di bawahnya sodo. Itu tak masuk je bermasalah hati Pak. Tak masuk je uang bermasalah. Tak masuk je uang tu bermasalah hati. Remeh je uang sodo dia. Kalau ada lah pejabat dan macam itu dulu. Pejabat walaupun ia memiliki kekuasaan, walaupun ia memiliki jabatan, ketika ia menganggap remeh uang yang dibawanya, maka ikut termasuk pejabat yang sombong. Apa yang salah? Sentralnya salah, hati salah. Maka ada sifat sombong dia. Maka kau yang awak hendaknya jauhi dalam hidup dan kehidupan. Masalah hati kau wak paliaro. Nyikut yang membuat beko jahat awak di hati jo, sombong awak di hati jo, angku awak di hati jo, apa awak di hati jo. Kalau hati do elok, ni Rasulullah elok lo amalan perbuatan sodo. Tunduk ke uang. Tak ada sifat sombong ketek je Pak kalau hati dia ni elok. Dalam solat awak mengecekkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Jadi ketika orang elok hati Pak, amalan-amalan solat tabo dalam hidup deh. Itu orang elok hati. Ketika ada rasa sombong ketek deh. Ketika ada merasa angku ketek, tak konang deh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya Allah yang memiliki. Hanya Allah, hanya untuk Allah sekalian puji dan puji hati. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, bagaimana awak untuk memaliawati tadi jauh daripada sifat sombong, jauh daripada sifat angku, jauh daripada sifat takbur. Apa jalan yang akan awak lakukan? Aku reset malam bawah. Lah, janda abeko fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakitnya Allah Ta'ala. Fazadahumullahu marada. Jangan disehatkan di Allah penyakit dalam hati, malah ditambah di Allah Ta'ala penyakit di dalam hati. Dan sampai macam itulah awak dapat. Penyakit dulu ada jo, tambah lah Allah Ta'ala ada penyakit lah. Sombong dulu lah dojo, tambah jo dia Allah Ta'ala dengan sombong leh. Takabu do lah di adojo, ditambah lah dia Allah Ta'ala dengan sifat Jangan sampai macam itu. Sebab apa?
walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Kalau dalam hati ada penyakit tahun baju dia Allah penyakit dulu apanya Allah Taala, walahum azabun alim, bagi mereka itu akan disediakan azab yang nyo ndak nelok cik je dulu pak. Kalau hati dia tak beda ndak nelok cik je dulu. Dondam dengan orang, dondam tu di hati dia lupa. Tak boleh tersinggung ketik je dah. Tak boleh kono kecek ketik je dah. Apanya nya sampai mati tu konang dan ni. Nah, di mana letak dondam tu? Di hati. Maka jangan sampai ketika ada dondam, ya, ndaknya jangan ditambah je dia Allah Taala penyakit lain leh. Nyawa gua ada nampan dondam. Orang yang ada penyakit dalam hatinya tu, duitnya suka badondam. Ketek tu kadang-kadang salah uang tu nya, apanya nya sampai mati. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, ada yang namanya pendondam tu sakit awak, artinya penyakit hati je Pak. Ada juga awak ada sifat bonci. Asal ndak amu wang artinya dengan awak cunda itu lalu awak benci itu tanda bermasalah hati Pak. Yang tuju di awaknya uang gop, amu punya awak. Lah, ketika ada uang baik kau menantang inyo keinginan awak, ndak amu inyo melakukan keinginan awak, lalu baik kau ada rasa kebencian dalam hati awak tu. Artinya hati bermasalah, ada penyakit tu. Bonci je dengan orang. Nah, ada nak ni awak ruang tu neh lok cik je dah. Tu hati bermasalah. Ya, mudah-mudahan jangan ditambah je Allah Taala dengan penyakit yang lain. Maka Bapak Ibu muslim nomor bahagia bagaimana awak untuk mau hati. Yang pertama banyak membaca Al-Quran. Kau hati. Selalu baca Al-Quran. Di ketika ada rasa kebencian di hati, baik banyak awak membaca Al-Quran, latihan awak baca Al-Quran, insya-Allah hilang. Al-Quran kata masuk sifaul qulub. Nak bongi je kau jadi ibu di rumah, nak bongi aja. Nah, artinya nak golak kata nak bongi je kau jadi rumah. Salah nak disogak. Itu hati dia yang bermasalah tu. Manu beknya kiah. Syifa'ul lil qulub. Sudah itu baik kau pendondam lu awak. Payah awak memaafkan uang. Padahal kesalahan uang tu ketik kadang-kadang. Tak masalah bonus. Tapi di awak baik kau dianggap kesalahan kau fatal. Maka pendondam awak manu beknya ke syifa'ul lil qulub. Tawar ke Pak. Banyak awak membaca Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran go adalah hobi hati. Artinya Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, latihan awak untuk membaca Al-Quran supaya hati itu sehat. Kenapa? Syifa'ul lil qulub. Al-Quran itu adalah obat bagi hati. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, ketika awak membaca Al-Quran itu bukan yang dapat bukan hanya obat hati, banyak yang lain dapat awak tu Bapak Ibu. Ketika awak membaca Al-Quran, pahala banyak je membaca Al-Quran gak. Man qara'a harfan minal Qur'an falahu asharu hasanatan. Siapa yang membaca satu huruf daripada huruf Al-Qur'an, maka pahala yang diperolehnya 10 kebaikan. Nah, buat sabutnya alif lam mim. Shadaqallahul azim. Lah dapat dapat pahala 30 rupiah. Padahal cuma itu rupanya. Nah, di samping ube
iko lumbuang pahala ko. Al-Quran ko. Di ndak kena do pernah ugi awak do ketika awak membaca Al-Quran ndak kena do ugi awak dah. Ube hati kemudian lumbuang pahala. Sahuruf yang awak baca dapat pahala 10. Alif lam mim nyawa la 30 pahala lah. Hati taubek ya tawirah. Ya, maka ugi awak ketika dalam kehidupan kau ndak baca Al-Quran Bapak Ibu. Jika ndak awak baca Al-Quran ugi awak. Kenapa? Kau tiap ubek yang paling manjur kaya. Pak Ibu ke dokter beko ada ubek sakit hati dokternya nya. Ndak ada roboknya. Ubek sakit hati kau payah kau Pak. Payah mancai kalau di dokter ubek sakit hati ke Bu. Maka ketika sakit hati tu kau ndak dia ubek sakit hati tu kau do. Maka kau bahaya kau. Hilang malu tu dek tu ketika hati kau ndak dia ubek. Ndak ada malu dek tu le.